واجعل لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا أن يؤمن لك حتى نرى الله جهرة وساء سبيلا. Allah Allah hilang dah. Awak jadi gini. Masya Allah, Masya Allah. Mana ada hilang dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lagi belum masuk tu sekarang ada 6 orang. Saya tunggu lagi 1 minit 1 minit dia. 1 minit lagi. Okay, kita mula. لا يتكلمون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa sayyi'il asqam. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Dengar. Okey, clear, ada masalah sangkut-sangkut, tak jelas, kabur-kabur. Okey Okey. Boleh mula? Okey. Alright, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk minggu yang ke-22. Hari ini topik kita sambungan kepada 2 minggu yang lalu.
Uh, so hari ni kita sambung untuk masih lagi di bawah 3.1 search dan sort. Minggu yang dahulu kita telah belajar tentang search. So hari ni kita masukkan sort. Ada kalau bagi yang nak extra dekat dalam buku teks ni ada juga diberi satu link daripada programming dia apa nama dia tadi? Saya baca dia. Dekat sini ada programmist.com programmist.com kat sini benda yang sama, benda yang hampir sama. Dia kalau beza pun sikit je, yang lain semua sama. So tengok kat sini. Saya akan pergi kepada yang dalam buku teks lah sebab bendanya hampir sama, cuma dalam bahasa Inggeris. Baik, sort ialah proses mengisi atau menyusun item-item dalam suatu senarai linear mengikut urutan yang tertentu. Dalam bidang perkomputeran, sort ialah teknik yang penting untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan tepat. Itulah sort. Perbezaan pertama yang kita kena lihat adalah search. Search adalah mengisi, untuk mencari. Tapi untuk sort pula kita nak sisir atau menyusun. Kalau dalam bahasa mudahnya, kalau dalam Microsoft Excel, dalam saya rasa dalam Word semua ada. So sort yang simple biasa kita guna, contohnya macam ascending letters. Contohnya ascending letters. So kalau ascending letters bermaksud susunan secara menaik dari segi huruf, kan? Kalau descending kita nak susun secara menurun, bermula dengan huruf Z sampai E. Kalau letters lah. Kalau dalam Excel tu kita boleh susun daripada setiap each column, each row tu kita boleh susun dia. Kita boleh sisih dia mengikut apa yang kita nak. Sama ada kita kata nak markah dahulu ke dan sebagainya lah, dari segi nombor dan sebagainya. So kat sini sort yang kita telah belajar untuk takrifnya tadi telah saya bagi tahu. Antara contoh sort dalam kehidupan seharian ialah mengisi surat-surat di pejabat pun mengikut negeri, menyusun senarai nama murid mengikut abjad, dan menyusun murid-murid ke dalam barisan mengikut rumah sukan. Dalam bab ini juga dua jenis sort yang akan dipelajari, iaitu bubble sort dan bucket sort. So untuk peringkat anda ni hanya belajar dua saja jenis sort. So sama dengan search juga awak belajar dua, iaitu binary search dan juga linear search. Kalau tengok juga maklumat tambahan yang ada dekat programmist.com ni, so dekat tepi ni, kat tepi ni dia ada banyak dia ada selection sort, insert sort, insertion sort, merge sort, quick sort, counting sort, radic sort, bucket sort. Awak akan belajar bucket sort. Bawah ni pun ada linear search, ada binary search. So sebenarnya dekat dalam ni macam-macam ada. So hari ni awak hanya akan belajar yang ni, iaitu bubble sort. Contoh yang diberi dalam ni tidak sama dengan dalam buku teks. So kita tengok contoh dalam buku teks. Bubble sort ialah satu teknik pengisihan yang mudah untuk mengisi item-item dalam senarai mengikut urutan menaik atau menurun. Teknik isihan ini bermula dengan membandingkan dua item pertama dalam senarai. Bagi isihan yang melibatkan urutan menaik, item pertama dengan item kedua akan bertukar tempat. Jika nilai item pertama lebih besar daripada nilai item kedua, bagi isihan yang melibatkan urutan menurun, item pertama dan item kedua akan bertukar tempat jika nilai item pertama lebih kecil daripada nilai item kedua. Perbandingan dua item bersebelahan akan berterusan sehingga item seterusnya dan sehingga ke item yang terakhir. Contoh dia bagi kita dapat satu senarai linear. So this is what we call a linear list. Ini adalah senarai linear. Senarai linear.
Walau bagaimanapun kita tengok susunan nombor ini, dia tidaklah seperti yang kita minta. Contohnya so sekarang macam mana kita nak jadikan susunan ini menjadi secara menaik. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, cuba tengok dia buat langkah 1. Bandingkan dua item pertama dalam senarai, iaitu 4 dan 1. Okey, so kita bandingkan 4 dan 1 kat sini. Kemudian oleh sebab 4 lebih besar daripada 1, maka tiada sebarang penukaran. Sebab sekarang kita nak susun yang kecil dekat depan. Dia nak buat besar ke kecil? Bukan kecil, besar ke kecil iaitu decreasing. Okay, so sekarang 4 dan 1 ni, 4 lebih besar daripada 1. Jadi 1 ni tidak boleh lagi bertukar tempat dengan 4 ni. Kenapa tak boleh bertukar? Sebab dia nak susun daripada besar. Kalaulah 4 ni lebih kecil daripada 1, so bermakna 4 ni akan bergerak di tempat 1 ni. Jadi sekarang bila yang pertama ni kita buat sorting, tak boleh. Bukan tak boleh, keputusannya kekal. Maknanya item yang pertama ni kekal. Jadi kita pergi ke second step. Okay, langkah kedua, 4, 1. Okay, sekarang kita pindahkan 1 dan 9 pula. Kita tengok 1 dan 9. Okay, bergerak kepada item yang kedua dan ketiga. Ni item kedua, item ketiga. Item pertama dan kedua dah banding. Jadi dia kekal. So sekarang kita pergi item kedua dan ketiga. Item kedua dan ketiga, kita tengok pula. Dia kata perhatikan bahawa 1 lebih kecil daripada 9. Sebab kita nak susun yang besar kat depan. Jadi sekarang kita akan tukarkan kedudukan 9 dengan di tempat yang kedua ni. Daripada dia duduk kedudukan ketiga, pergi ke kedudukan kedua dekat sini. Okey, langkah ketiga. Langkah ketiga apa nak buat? Kita bergerak lagi. Pergi ke indeks yang berikutnya. Okey. 1 dibandingkan dengan 5. Di sebelahnya. Tadi di sebelahnya 9. Sekarang di sebelahnya adalah 5. Jadi 5 ini semestinya lah lebih besar daripada 1 dan 1 lebih kecil. Jadi kita gerakkan 1 ni pergi ke sebelah kanan. So bermakna indeks yang berubah sekarang adalah 4, 9, 5, 1, 3. Kita pergi ke langkah yang terakhir sebab kita tak habis lagi mengisih semua senarai ni. Okay, dalam konteks ini dia bukan macam carian. Carian kita mencari satu saja indeks hasil. Yang ini adalah menyusun senarai indeks. Okay, so sekarang 1 dan 3. 3 adalah lebih besar dan 1 lebih kecil. So bermakna kita pindahkan 3 di sebelah kiri. Alright. Baik, sekarang kita akan dapat 4, 9, 5, 3, 1. Adakah senarai yang kita dapat ini telah lengkap? Adakah telah lengkap? Tidak lengkap. Maksudnya masih ada nombor yang lebih kecil berada di sebelah kiri. Kita nak nombor kecil ni berada lagi di sebelah kanan. Jadi kita sambung lagi langkah tadi kepada indeks yang berikutnya. Sebab indeks yang pertama tadi kita dah pindah pergi ke indeks yang kelima. So kita ulanglah langkah seperti mana yang atas tadi. Pindah. Sehingga akhirnya kita akan mendapat, tengok yang kat sini penting ya. Langkah 7 ni penting, okey? Anak saya pula minta tolong. Okey. Okey. Sekarang cuba tengok ya. Sekarang tengok langkah 6 ini. Mana langkah ni? Okey, yang ni. Okey. Langkah 7 ni bandingkan 4 dan 3. Kedua-dua ni berada tempat yang betul. Bermakna 4 ni lebih besar daripada 3. So kat sini tak ada perubahan kan, kekal. Barulah dia tengok lagi. Bukan dia tak tengok dia sambung lagi. Pandainya pada saya sampai langkah 7 saja. Tak perlu lagi langkah 8. Sebab bila dah nombor tu tak bergerak lagi, kita ada lagi pergerakan nombor yang lain lah. Sebab yang lain tadi dekat step kamu dah buat dah. Tak mungkin lagi nombor yang berikutnya boleh bergerak lagi ke belakang. Untuk step yang ke-8. Dan kita akan dapatlah sorting yang terakhir iaitu 9, 5, 4, 3, 1. Inilah sorting yang terakhir. Allahumma salli ala Muhammad. Saya pening lah komputer. Dia asal ni je dia mabuk sikit. Tak
tak bergerak dah. Okey, ada soalan tak tentang bubble sort? Ada soalan tentang bubble sort? Ada soalan tak tentang bubble sort? Tak Boleh ada. dengar tak? Boleh dengar. Boleh respon saya? Boleh Tak ada. respon tak? Tak dengar lah. Boleh respon saya tak? Boleh. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, maknanya ada masalah tak nak faham tentang bubble sort ni? Senang je kan? Ada masalah tak? Ada masalah tak? Boleh. Jelas clear simple saja. Maknanya kita nak Jelas. menyusun sama ada ini menyusun secara descending descending, iaitu meletakkan nombor yang sebesar di sebelah kiri dan mengisih nombor-nombor yang kecil di sebelah kanan. So proses ni kalau dia berulang banyak kali, dia banyak kali lah. Kalau contohnya tadi nombor berapa yang kat depan ni, nombor 3. So nombor 3 ni lagi panjang lah step dia. Kalau nombor 3 duduk kat sini, sebab dia kena langkau nombor 1, nombor 4 kat sini, sehinggalah dia duduk kedudukan dia yang keempat ni. Jadi tadi sebabnya hanya nombor 1 dah dekat depan, nombor 4 dekat depan tadi. Dia pindahkan nombor 4, 4 duduk kat tengah-tengah. Okey, seterusnya bucket sort. Okey. Apa itu bucket sort? Bucket sort ialah teknik yang mengasingkan item-item dalam senarai tertentu ke dalam baldi, iaitu bucket. Okey, so masuk bucket ni dia melibatkan baldi. Seterusnya, item-item di dalam baldi akan diisi dan disusun semula ke dalam senarai senarai. Bilangan baldi yang diperlukan bergantung kepada pengatur cara dan bilangan item dalam senarai yang perlu diisi. Isihan mengikut urutan menaik menggunakan bucket sort. Okey, contoh tengok contoh 3.6. Okey, kalau macam ni dia lain sikit. Macam tadi kita secara linear tu kita pindahkan. Maknanya setiap indeks yang ada tu kita kena buat langkah pengisihan. Okey, bagi yang ni dia lain sikit. Kalau kita ada satu indeks yang banyak, kalau kita buat macam tadi contohnya, kita kena isi nombor 1 sampai 100. Takkan kita nak buat 100 langkah kan? Jadi kita gunakan bucket sort yang lebih sesuai untuk mengisi senarai yang lebih panjang dan lebih banyak. Okey, contoh dia bagi yang kali ini huruf. Sediakan 3 buah baldi yang ditetapkan julat yang sesuai bagi item yang akan diletakkan ke dalam baldi. Okey. So kita ada senarai linear sebuah item. Item dekat sini adalah letters, iaitu huruf. Baik. Pertama kita nak buat, bila kita nak buat isihan menggunakan bucket sort, tentulah kita sediakan bucket. So sekarang kita ada 3 bucket. Okey, yang mana kita meletakkan susunan di dalam bucket itu secara increasing, menaik. Kat sini diletakkan A hingga C, D hingga F, G hingga J, bergantung kepada senarai indeks yang kita, senarai item yang kita ada. So kalau kat sini kita ada 2, 4, 6, 8, 10 item. Okay, dan kita tengok item yang terbesar adalah J lah. K tak ada dah, K tak ada. So jadi J terbesar. So kita kena susun A sampai J tu dalam kita punya bucket ni mengikut julat yang kita telah tetapkan. Langkah 2, masukkan item-item yang perlu diisi ke dalam baldi. Okey, yang ni senang, tak payah kita pindah-pindah. Kalau dia huruf untuk bucket tersebut, kita masukkan je dalam tu. Kalau huruf item tu adalah untuk bucket yang kedua, kita masuk dalam bucket kedua. Serentak, ni jalan terus serentak. Masukkan terus dalam bucket. Kita telah kumpulkan dia dalam satu bucket yang kita telah letakkan julat untuk dia. Langkah 3, isi item-item di dalam baldi secara berasingan dan masukkan semula item-item yang telah diisi ke dalam senarai. Sekarang ni dalam baldi tu yang kita sisihkan dia. Kalau kita ada 3 item, nak buat secara menaik, dalam tu ada 3 item je. Kita pun dah tahu dah A, B, C. Untuk bucket pertama A, B, C. Tak mungkin lah kita masukkan dalam tu boleh bertukar pula jadi B, C, A. Taklah, kita akan jadi A, B, C lah. So kita susun di dalam bucket. Lebih kecil cara kita menyusun atau mengisihnya di dalam bucket tersebut.
So bucket yang terakhir ada warna merah ni adalah HIJ, A B C D F D E F G, HIJ. Okay, so kita dah susun dia. Okay, ada tak soalan untuk bucket sort ini selesai? Ada soalan untuk bucket sort? Tak ada. Ada. Okay, clear. Clear. Ada yang tak faham, kurang faham dan sebagainya. Tak ada. Okay. Baik, ini aktiviti nanti kena buat. Yang ni untuk minggu ni punya aktiviti. Okay. Yang ni dia dah tolong buatkan sebenarnya. Saya akan bagi aktiviti juga. Okay. Baik. Untuk aktiviti kita, apa yang awak kena buat adalah seorang ahli setiap kumpulan mengukur timbangan. Okey, yang ni saya tak nak, awak yang reka sendiri sajalah. Awak reka sendiri saja. Okey. Sekarang awak kena sediakan, itu saya minta berapa 8 8 indeks. Ini tolong catat saya nak minta 8 indeks. Mana bot saya? Allah. Mana bot saya? Allah, berbelit-belit dah. Tak tahu ke mana. Okey. Saya memerlukan 8 indeks. So, untuk yang ni saya memerlukan pertama 8 indeks. Kat sini susah lah tulis. Dia pening sikit. Okey. Susah. Saya nak tulis kat sini. Okey, saya memerlukan 8 indeks pertama sekali. Okey, 8 indeks iaitu ketinggian dalam sentimeter. Okey, sentimeter sentimeter. Okey, so apa yang saya nak awak buat kejap mana view review. Okey, macam ni Okey, saya nak pertama 8 indeks. Okey, so awak buat dalam jadual 8 indeks. Okey, 8 indeks. Okey, so kat sini nama indeks. Nama. Kat sini adalah ketinggian dalam cm. Okey. Nama dan ketinggian dalam cm. Cukuplah. Ni tak payah. Okey. So nama ringkas saja. Contoh Ali tinggi 163 cm. So awak punya senarai ni biarlah dia berterabur. Biar dia berterabur. Okey, ada rendah, ada tinggi. Okey. So 8 indeks. Dah ada 8 indeks, pergi ke tugasan yang diberi. Tugasan yang diberi adalah awak kena buat satu bubble sort dan satu lagi bucket sort. Dia minta buat bubble sort dan bucket sort. Okey. So bermakna awak kena buat langkah demi langkah. Langkah demi langkah macam mana nak isihkan secara bubble, macam mana nak isihkan secara bucket. Okey, ada soalan tak tentang aktiviti 3.2 ni? Tak ada. Tak ada, clear Clear. Alright, beres. Okey, kalau settle yang ni alhamdulillah. Habis dah kelas kita untuk hari ini. Cuma sekarang saya nak pergi sedikit tentang ujian baru-baru ni. Ujian baru-baru ni saya masih saya tengah menanda saya tengah menanda. InsyaAllah hari ni boleh settle lah. Nanti saya riliskan markah. Lepas tu masing-masing boleh tengok markah, boleh tengoklah jawapan kepada setiap yang dijawab oleh anda sendiri. Okey. So sama kekal saya tengok memang 16 orang juga yang jawab. Tak ada dia seorang tu memang dia tak jawab lah. Okey, memang dia tak jawab. Saya pun tak tahu apa masalah dia.
Okey, kemudian saya nak tengok sikit. Sebelum exam ni saya ada bagi tugasan juga. Saya pun saya nak semak jugalah siapa yang buat, siapa yang tak buat. Tugasan tentang linear dan binary search. Okay, linear dan binary search. Wow, beratnya komputer saya. Dia tak boleh nak bergerak ni. Saya nak tutup semua-semua ni, bagi hilangkan berat dia sikit. No. Okay. Sebab saya nak fokus kepada assignment dekat classroom ni. Allahu Rabbi. Ayah, tak jalan lah. Tak jalan ni. Sepak. Astagfirullah. Itu line tak ada ni. Tadi dah problem dah sekali. Exit je. Ayo. Pasal apa dia tak keluar? Okey, baru nak keluar. Sorry lah. Ada hari. Memang saya perasan lah hari Senin ni memang problem lah sikit line. Kalau tidak, okey je. Okey, ada yang saya bagi ni yang M20 ni M20 ni. Minggu 20 ni ada saya bagi linear dan binary search. Saya pun tak semak sebenarnya. Belum semak, belum tengok. Sebab minggu lepas saya lebih tumpu kepada menguruskan peperiksaan tu. Dan saya dah tanda separuh. Bahagian C tu sekejap je. Bahagian A dan bahagian B. Alright. Nampaklah masih lagi. Okay, ada 6 orang tak buat 6 orang tak buat. Tolonglah. Saya baca nama ni tak buat ni. Adam Zakwan, Amir Haikal, Anik Muhaimin, Azri, Aspa dan Sulaiman ni. Ni yang sebelum exam punya minggu 20. Itu yang kita belajar buat linear dan binary search. So tolong buat kawan nak boleh buat semua ni. Boleh buat dan hantar dan boleh exam sekali. Okay, so harapan saya hari Rabu saya akan rilis markah untuk ujian diagnostik 1 ni. So insyaAllah semua orang akan dapat nanti markah pada hari Rabu. Okay. Dan saya harap masa hari Rabu tolonglah buat kerja ni. Saya bagi masa, bila saya bagi kerja aktiviti macam tadi 3.2 tadi, bila saya bagi aktiviti assignment tu, buatlah masa kelas tu. Buat. So masa kelas kita hari Rabu buat. Sampai masa buat waktu tu. Habiskan 1 jam tu buat. Jadi awak tak adalah nak cari masa lain nak buat. Jangan. Masa lain boleh buat benda lain. Boleh rehat. Boleh buat kerja-kerja lain yang mungkin lebih banyak daripada ASK. So saya bagi tu cukup sebenarnya untuk siapkan 1 jam. Saya rasa ramai orang dah dapat kerja, dia terus nak mula buat kan. Tapi saya suruh buat masa hari Rabu tu. Buatlah masa hari Rabu tu. Tak siap, awak ada sampai hari Ahad untuk siapkan. Sampai hari Ahad. Lama tu masa tu. 4 hari lagi. So hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, ada 4 hari lagi. Sebelum jumpa balik hari Senin, untuk saya bagi tahu siapa tak buat kerja, siapa buat kerja, tolonglah. Tak perlu lagi. Just buat sahaja. Waktu yang ada ni, gunakanlah sebaiknya untuk buat kerja tu. Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ni. Sebelum saya akhiri kelas, saya akan ambil kehadiran dahulu. Sekejap Okay, so saya akan ambil kehadiran dahulu. Oh, hari ni ramai hari ni. Ramai, alhamdulillah lah. Kalau ikut ni 15 orang. Ada 2 orang je tak masuk kelas ni. Okay. Jadi tolong hari Rabu tolong buat kerja yang saya bagi. Sambil tu saya akan release juga markah untuk ujian diagnostik 1. InsyaAllah. Kan? Nanti insyaAllah juga saya akan postkan hadiah kepada orang yang dapat markah terbaik. 3 orang markah tertinggi. Dan 3 orang yang setia menyelesaikan semua tugasan PDPR, hadir kelas PDPR juga saya akan bagi hadiah.
saya akan post terus ke rumah anda. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa halangan, saya akan postkan. Apa hadiah aja nanti lah. Nanti saya fikir apa saya nak bagi. Tapi insyaAllah saya akan sediakan. Okey, so harapan saya um, selesaikanlah tugasan yang diberi dengan baik. Sebagaimana awak tahu, dah masuk fasa 2 ni, insyaAllah Pahang, negeri-negeri yang fasa 2 akan boleh buat sekolah bersemuka. Tapi awak mungkin tak lagi, saya rasa. Dia utamakan pelajar SPM dan STPM. Okay, so makna lama lagi ni awak akan belajar secara online dengan saya. Jadi kena usaha, jangan biarkan kebodohan itu terus menerus membelenggu anda. Okey. Kalau awak tidak usaha, mak ayah awak pun tak cara ke awak, memang awak susah untuk berjaya. Saya cakap tu terang lah. Bukan hanya untuk sekarang. Mungkin awak tak nampak, tapi nanti masa awak dah nak ambil SPM, nanti awak nampak. Awak akan rasa lah, mak bodohnya dulu lama tak belajar. Bukan isu tak belajar, cikgu cuba mengajar, cikgu cuba memberikan apa sahaja bahan yang boleh untuk memberi penerangan, memberi bantuan secara WhatsApp, Telegram, bila-bila masa saja. Tapi atas kesediaan awak lah untuk membantu diri awak. Saya tahu ada orang yang ada masalah, susah. Sekarang ni zaman susah. Saya tahu ada penjaga yang susah, tak ada data, tak ada device, kongsi dan sebagainya. Faham? At least tolong maklumlah pada saya bantu. InsyaAllah saya boleh bantu sampai tahap yang semampu yang saya boleh. Selagi panitia ASK ni boleh keluar duit, kita orang keluar duit lah. Contoh ada masalah data, tak apa, bagi tahu. Nanti kita tolong top up kan. Tak apa, cuma saya cakap jangan ambil kesempatan lah. Kalau kita mampu, kita buatlah cara kita mampu kan. Tapi kalau kita memang susah, private message saya, PM saya cakap, Ustaz saya ni data tak cukup dah ni, boleh tak ni saya nak, okay, tak apa, saya tolong top up. No problem. No problem. Okay. Kami ada untuk membantu anda dan anda ada untuk membantu diri anda. Okay. Cuma masalah device susah sikit lah. Kalau cikgu nak tolong belikan handphone, tablet, laptop ke komputer, agak susah lah. Agak susah sikit lah. Bukan kata tak boleh, boleh. Bukan kata tak boleh. Mungkin kalau duit banyak, cikgu bagi je kan. Dan kalau nak guna duit sekolah pun agak susah lah, agak terhad. Okay. Tapi kalau untuk setakat top up pun semua, insyaAllah saya boleh uruskan. Saya boleh uruskan dengan panitia. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan hari ini dapat digunakan dan dipraktikkan dalam latihan aktiviti yang saya bagi. Kita jumpa pada hari Rabu. InsyaAllah ya, hari Rabu nanti saya rilis markah. Dan saya tunggulah siapa-siapa nak tanya apa-apa bila nak buat aktiviti 3.2 ni. Okey, so itu saja, kita tangguhkan kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ah, Terima kasih cikgu. ah, Cikgu. sama-sama.